Hai semua, jom kita buat pembetulan untuk latihan mitosis dan meiosis. Okey. Kita tengok soalan yang pertama yang cikgu beri. So, rajah 3 menunjukkan fasa perlakuan kromosom pada sel A dan sel B dalam dua jenis pembahagian sel. Okey, jadi dekat sini ada beberapa clue. Dua jenis pembahagian sel. Bila kamu nampak ada pembahagian sel, kepala kamu mesti ingat apa? Mitosis dan juga meiosis. So, maksudnya dekat gambar ni melibatkan kedua-dua jenis pembahagian sel ini. Okey, perlakuan kromosom tu maksudnya apa kromosom tu tengah buat. Kalau macam dalam gambar rajah ini kamu dapat lihat kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. So, itu salah satu contoh ayat bagi perlakuan kromosom. Okey, baik. Jadi, soalan ditanya, sel manakah yang mengalami meiosis? Seperti yang cikgu dah tekankan banyak kali, kalau kamu nampak ada kromosom homolog. Okay. Please bear in your mind, istilah-istilah yang cikgu dah buat video tu, kamu dah betul-betul strong. Apa tu kromatid kembar, kromosom homolog, kromosom anak. Okay. Jadi ini kalau kamu tengok, dua kromosom yang sama saiz. Jadi ini adalah kromosom homolog. Manakala ini hanya sepasang kromatid yang kita panggil sebagai kromatid kembar. Jadi senang cerita, kalau mitosis kamu nampak kromosom berbaris satu line saja. Tapi kalau meiosis kamu nampak kromosom berbaris dua line. Satu, dua. So kromosom homolog. Ini pun sama saiz, jadi ini sepasang lagi kromosom homolog. Jadi sel mana yang mengalami meiosis? Tentulah sel B. Sebab kromosom homolog. Kromosom homolog hanya berada pada meiosis. Seterusnya, nyatakan alasan bagi jawapan anda. Kenapa kamu pilih sel B tadi yang mengalami meiosis? Bagi tahu tentang perlakuan kromosom tadi. Kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Okay, jawapan dia sebenarnya satu markah sahaja. Okay, jadi kamu tak payah nak kata pasal pindah silang sebab dalam gambar rajah itu dia bukan merujuk kepada proses pindah silang. Proses pindah silang berlaku pada profasa 1 tapi gambar rajah itu tak menunjukkan pada proses profasa 1. Jadi kamu terus cakap berdasarkan gambar. Kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Seterusnya, namakan peringkat sel B. Yang ni rata-rata betul lah. Okey, so ingat Pak Mat. Okey, Pak Mat. Jadi ini meiosis. Jadi nak tahu satu kedua, ingat kromosom homolog yang berbaris pada satah khatulistiwa berlaku pada meiosis 1. Jika meiosis 2, dia punya kromatid dah macam mitosis. Dia punya kromosom yang dia punya perlakuan kromosom sama macam apa yang berlaku pada mitosis. Cuma dia ada pertukaran genetik dah. Sebab tu ada warna yang satu ni kan. Dia ada sini warna hitam atau ni warna putih. Yang lagi satu tu semua warna hitam. Ini dah menunjukkan dah berlakunya pindah silang. Jadi untuk kromosom homolog ni hanya berlaku pada meiosis 1. So namakan peringkat, ingat Pak Mat, profasa, buat jari kamu tu. Okey. Dah dapat? So ini adalah metafasa 1. Okey, lepas tu lukis perlakuan, nanti kita tengok next slide. Terangkan satu perbezaan perlakuan kromosom yang dilukis dalam B1. Okey. Tadi kan kamu dah lukis. Okey, tak apa tengok. Dalam sel A, kromatid kembar berpisah ke kutub bertentangan. Manakala dalam sel B, kromosom homolog berpisah ke kutub bertentangan. Rata-rata semua jawab salah soalan ini. So, pause, salin dulu. Okey, nanti cikgu terangkan.
Okey. So ni katakanlah kamu dah lukis kan? Kan dia suruh lukis apa yang berlaku pada peringkat selepas fasa ini. So selepas metafasa adalah anafasa. Jadi anafasa berlakunya perpisahan kromosom. Kalau untuk sel A, kromatik kembar dia berpisah pada sentromere. Jadi kromatik kembar kan macam ni. Ni sentromere. Jadi bila berpisah, pastikan sentromere kamu yang ada kat depan. Dia yang memandu pergerakan kromatid yang berpisah tadi ke kutub bertentangan. Nampak? Ini dia berpisah jadi satu lengan ada dekat sini, satu lengan lagi ada dekat sini. Jadi ada berapa semua? 1, 2, 3, 4. Ni kecil kan? Kalau tengok gambar dekat-dekat memang nampak ada 2. So 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 berpisahlah dia. Ni berpisah 2, ni berpisah 2 dan sampai bawah berpisah 2. Okey, bagi kromosom homolog ini untuk meiosis kan, metafasa 1. Dia begini. Jadi tak ada pembahagian pada sentromer. Tak, dia berpisah, just split. Maksudnya yang ini akan pergi ke kutub belah sini. Yang ini akan pergi ke kutub. Jadi dia ada 4. Empat lengan ni masih ada. Mereka tak berpisah pada sentromere. Mereka hanya berpisah secara pasangan. Sebab tu kamu kena buat 1, 2, 3, 4. Dan macam biasa, sentromere yang memandu pergerakan ke kutub bertentangan itu. Boleh faham tak? Jadi bila dah sampai nanti, sebab itu masa dia macam ni lah nanti setiap sel anak nanti ada ini kan. Sebab apa cikgu lukis macam ni? Sebab ni nanti dah sampai, dah berpisah. Inilah ada, inilah ada. Yang ini pula. Jadi sebab itu cikgu cakap bila ini dah habis, dah nanti nak masuk pada meiosis 2, dia punya perlakuan kromosom dah macam mitosis je lah. Nanti dia akan berbaris 1, 2, dia tak macam kromosom homolog dah, dia akan jadi macam mitosis. Boleh faham tu? Tolong tengoklah video cikgu sebanyak kali ya. Dekat situ cikgu dah macam mana nak fahamkan kamu apa perbezaan di antara mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Selagi kamu tak master benda tu, cikgu cakap dia pun kamu tak faham apa. Okey, so lukisan dia adalah begini ya, mesti ada centriole, gentian gelendong, ingat mesti ni centromer ni mesti ada kat gentian gelendong, sebab gentian gelendong yang akan mencerut dan akan membawa kromosom ke kutub yang bertentangan. Lukisan cikgu tak elok lah sebab cikgu lukis dengan pen kat ni je, drawing tablet ni. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham Baik, seterusnya. So ini adalah tadi yang lukis balik kan, K1. Okey, ni pembahagian yang pertama. Ini pembahagian yang kedua. Dan ini pembahagian yang ketiga. Jadi 3 kali pembahagian. So kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 sel anak yang terhasil. Okey, so seterusnya. Okey, dia jawapan ni dia kena terangkan. Ni kan kita cerita tentang mitosis meiosis. Jadi kamu kena terangkan apa yang berlaku masa meiosis yang menyebabkan terdapat perbezaan yang berlaku pada adik-beradik ahli. First, kamu kena nyatakan benda ni yang menyebabkan ada perbezaan ni adalah sebab profasa 1. So cakap apa berlaku? Pindah silang berlaku semasa profasa 1. So kenapa pindah silang berlaku? Apa yang akan menyebabkan dia berbeza?
bahan genetik bertukar antara kromatid tak seiras. Ni antara kromosom homolog pun boleh, antara kromatid tak seiras pun boleh. Tapi bagi tahu kenapa apa mana pula kromatid tak seiras ni? Okey, kromatid tak seiras ni. Okey, kan kita kan dia punya pindah silang kan berlaku di antara kromosom homolog. Kan? Okey, katakanlah bersilang kat situ. Inilah kromatid tak seiras. Ni kan satu kromatid. Ni sepasang kromatid, dua pasang kromatid. Dua kromatid yang sama saiz membentuk kromosom homolog. Jadi cakap je lah, bahan genetik bertukar antara kromatid tak seiras. Kalau kamu cakap kromosom homolog, nanti semua ni 1, 2, 3, 4. Padahal tak. Yang bertukar ni kat sini saja. Sebab tu kamu kena tekankan kromatid tak seiras. Ni kromatid bapa, ni kromosom homolog daripada paternal, ini pada maternal. Kan? Sebab itulah nanti berlakunya pertukaran bahan genetik. So tekankan dekat kromatid tak seiras ni sebab lengan ni saja yang bertukar. Okay, lepas tu bila bahan genetik bertukar, akan berlakunya kombinasi gen baharu pada kromosom nanti. Sebab tu sampai ke akhir nanti, kamu akan dapat lihat sampai dekat telofasa 2, kamu akan dapat lihat kromatid dia macam yang cikgu lukis awal tadi. Ada yang gelap semua, tiba-tiba atas tu tinggal putih, dan ada yang satu lagi semua putih. Sampai ke akhir nanti kombinasi gen ini akan dibawa terbentuk. So kombinasi gen baharu pada kromosom akan menyebabkan kandungan genetik dalam setiap gamet berbeza. So setiap kali berlakunya penghasilan gamet itu, pertukaran genetik berlaku dan pertukaran dia bukanlah pertukaran genetik yang sama. Setiap kali event itu berlaku, lain-lain lah pertukaran dia. Okay? Sana jawapan ni. Baik, seterusnya. Okay, so terangkan pelakuan kromosom peringkat R. Dia tanya R sahaja. So nampak? Dah nampak lagi terang, lagi bersuluh. Berlaku pindah silang. Jadi ini kromosom homolog. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua pindah silang. Jadi masih lagi tentang meiosis. Iaitu di mana? Profasa 1. Jadi dia tak nak nyatakan peringkat apa. Dia nak tahu perlakuan. So tentang pindah silang lah. Kromosom. Okay, ni tak payah pun tak apa kalau kamu tak ni kan. Tapi bolehlah sebab profasa memanglah setiap profasa akan kromosom akan jadi padat, menebal dan menjadi lebih jelas. Jadi kamu boleh nyatakan yang paling ketara yang kamu nampak. Proses pindah silang berlaku di mana kromosom homolog bertukar bahan genetik. Boleh cakap macam tu. Proses pindah silang. So what happen pada proses pindah silang? Kalau kamu nak buat ayat macam tadi pun tak apa juga. Kromatid seiras mengalami pertukaran bahan genetik. Okay. Baik, seterusnya. Nyatakan bilangan kromosom anak. Dia bukan tanya berapakah bilangan kromosom dalam sel anak sebab ramai cakap 23, apa benda. Dia tanya bilangan kromosom. Kalau bilangan kromosom, keseluruhan lah. Ini adalah, ingat, ini adalah kariotip. Bila kariotip, memang dia akan tunjukkan nombor ini bukan nombor bilangan kromosom. Ini adalah nombor untuk pasangan. Pasangan yang pertama ada 2 kromosom. Pasangan yang kedua ada 2 kromosom. Sehinggalah pasangan ke-22 pun ada 2 kromosom. Tapi untuk ingat 22 ini adalah untuk kromosom. Ini kromosom seks. Okey. Apa istilah ada tadi kromosom? Okey, ni kromosom seks, ni kromosom autosom. Kromosom autosom ada 22 pasang, kromosom seks ada 1 pasang.
Jadi berapa bilangan kromosom? 22 kali 2 lah. Dapat 44. 44 tambah dengan 1. Jadi 45 kromosom. Ramai jawab 23. Salah. Bila bilangan, nyatakan yang keseluruhan. Okay, namakan penyakit. Ini ramai yang betul lah sebab dia melibatkan kromosom seks ada kekurangan 1. So, sindrom Turner. Okey, lepas tu berikan satu sebab, kena nyatakan dengan ayat penuh. Ketiadaan satu kromosom X yang merupakan kromosom seks. Kalau kamu cakap kekurangan satu kromosom sahaja, salah. Sebab kalau Down syndrome pun kekurangan satu kromosom. Jadi kena spesifikkanlah kalau sindrom Turner dia kurang satu kromosom tu kromosom apa. So cakap kromosom X yang merupakan kromosom seks. Seterusnya, terangkan bagaimana sinar radioaktif boleh menyebabkan penyakit genetik itu. Saya cakap je, sinar radioaktif boleh menyebabkan mutasi kromosom. Ni kena tekankan, yang mutasi saja, mutasi kromosom. Sebab ini, penyakit dia rujuk kepada penyakit sindrom Turner. Sindrom Turner kan melibatkan bilangan kromosom, mutasi kromosom. Jadi, hasilnya hanya satu kromosom X hadir. So, bila maksudnya satu kekurangan, 44 tambah X. Satu saja yang hadir. So, dah menunjukkan ini adalah sindrom Turner. Dapat 2 markah. Okay, so ingat, buat pembetulan. Tak sempat jawab, pause dulu, salin. Okay, so cikgu harap jangan berputus asa. Okay.